kuasa mutlak semasa darurat ada di tangan baginda tuanku. Cukup masanya. Sebab baginda tuanku telah pun mula-mula menolak darurat. Kemudian baginda tuanku yakin di atas statistik-statistik COVID-19 sudah tiba masa untuk adakan darurat pada 11 Januari. Baginda tuanku adakan darurat. Tapi apabila kerajaan menyeleweng fakta dan menggantung persidangan Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri, pada masa itu Kebawah Duli Agong telah dengan jelas mengeluarkan kenyataan, tidak, saya tak mengantung Parlimen, saya tunggu Perdana Menteri untuk menasihati saya. Walhal kenyataan itu adalah kenyataan hormat daripada istana kepada Perdana Menteri. Ya, dia tak perlu tunggu. Sebab kuasa mutlak adalah pada dia semasa darurat. Kalau bukan darurat, itu cerita lain. Saya nak katakan kepada peguam yang mendengar benda ni dan mungkin berbala, maksud saya semasa darurat, ya. Semasa darurat kuasa mutlak kepada Agong. Kalau bukan darurat, kalau darurat sudah dibubarkan, maka kita kena patah balik kepada perkara 39, perkara 40 dan sebagainya. Saya tidak akan uraikan di sini sebab ini bukan hujah perlembagaan ataupun hujah undang-undang. Semasa darurat kuasa mutlak kepada Agong. Jadi Agong sepatutnya pada masa itu, kalau dia nak, dia boleh panggil, tapi secara hormat. Sebab Agong tidak boleh turun ke arena politik. Jadi dia tak mau walaupun dalam darurat. Tapi Kebawah Duli Agong kena sedar sekarang ni. Minta maaf, bukan saya kata dia tak sedar, tapi dia sepatutnya perlu laksanakan. Kerana kerajaan yang baginda tuanku letak kuasa eksekutif telah memungkiri amanah baginda tuanku, telah menjatuhkan martabat amanah tuanku, telah pun menjatuhkan harapan dan menggagalkan niat untuk membanteras COVID-19. Jadi Kebawah Duli tuanku boleh lihat pada masa ini sudah tiba masanya, tanpa perlu nasihat sesiapa, yang tidak perlu di bawah perkara 150. Kebawah Duli tuanku boleh dan wajar batalkan Seksyen 11 seperti yang saya katakan tadi, ambil balik kuasa. Dan Kebawah Duli tuanku tidak perlu lantik sesiapa pun jadi Perdana Menteri. Adakan jawatan kuasa, lantiklah orang yang negarawan-negarawan yang memang baginda tuanku boleh kenal pasti untuk tadbir urus negara pada masa darurat ini, dan buatlah apa yang betul. Dan saya rasa insya-Allah kalau baginda tuanku tidak mempunyai maklumat yang lengkap, saya percaya Majlis Diraja-Raja akan memainkan peranan untuk memberi nasihat dan teguran. Sebab itu pun adalah antara budi bicara baginda tuanku untuk merujuk kepada Majlis Raja-Raja. Sebab mandat baginda tuanku untuk menjadi agung datangnya daripada Majlis Raja-Raja. Jadi sebagai rakyat di semana-mana negara yang kita ada, marilah kita sama-sama merayu kepada baginda-baginda tuanku kita, sultan-sultan, raja-raja, untuk kita sama-sama minta mereka menegur dan membawa ke hadapan untuk penentuan dan budi bicara Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong, melaksanakan hasrat rakyat, iaitu kembalikan kuasa eksekutif kepada Agong, dan Agong tadbir urus negara semasa darurat, yakni darurat politik. Sebab bila kita buang kerajaan, buang Perdana Menteri, itu adalah darurat politik. Sebab politiklah permasalahan besar negara sekarang ini, bukannya COVID. Bukannya COVID. Yes, COVID adalah masalah, tapi bukan sebesar politik. Sebab kalau masalah politik tidak ditangani, maka masalah COVID ke, masalah ekonomi ke, masalah lain tidak mungkin dapat ditangani. Sebab orang-orang politik ni cuma mempunyai kepentingan kuasa mereka sekarang. Macam mana mereka nak fikir pasal COVID? Macam mana mereka nak fikir pasal ekonomi? Mereka cuma fikirkan macam mana kekal dalam kuasa. Bila dah ada dalam kuasa, fikiran lanjut mereka adalah macam mana nak terus kekal dalam kuasa. Dan bila terus kekal dalam kuasa, fikiran ketiga adalah macam mana nak terus kekal dalam kuasa lagi. Itu saja kerja mereka, kekal dalam kuasa. Tapi mereka tidak berpeluang sebab tekanan politik yang ada sekarang ni untuk berfikir kebaikan rakyat. Jadi saya merafak sembah kepada Kebawah Duli Agong dan semua duli-duli raja-raja di negara kita. Sekiranya saya terlebih, saya minta maaf. Ini adalah keluhan daripada rakyat biasa, dan saya mengisyorkan semua rakyat untuk secara sopan hormat kepada institusi diraja kita dan merayu supaya perkara ini laksanakan secepat mungkin sebelum negara kita jadi a complete failed state.